Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berjumpa sekali lagi dalam siri Fiqh Islami. Hari ini kelas kita akan sambung lagi tajuk kita mengenai hudud. Hudud satu tajuk yang sebenarnya tidak mendapat tempat yang banyak dalam pengajian-pengajian di universiti, kerana kebanyakan masyarakat belum jelas tentang hudud. Okey, jadi paling kurang dengan pendedahan yang kita dapat pada hari ini, saya harap student mampu untuk menjelaskan, mampu untuk faham dan menjelaskan keadaan sebenar, apakah yang dimaksudkan dengan hudud, pelaksanaannya secara ringkas. Okey, dari segi bahasa, hudud ni maksudnya had. Had itu penahan, pencegah. Di dalam istilahnya bermaksud hudud itu satu seksaan, satu balasan. Seksa bukan seksa lah, balasan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam nas Al-Quran dan juga Rasulullah dalam hadis, yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadar hukuman dan juga ketentuan hukum itu tidak boleh dipinda atau dikurang atau ditambah. Jadi berdasarkan definisi ini, kita dapat faham bahawa pertamanya, bahawa hudud ini kuasa penuhnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nas, iaitu pencipta kita yang menentukan. Tak ada siapa-siapa, pemerintah, hakim, ketua negara tak berhak nak batalkan, tak berhak nak pinda. Nak kurangkan ke, nak pinda ke, tidak berhak. Jadi, kerana apa? Kerana mereka dalam masalah hudud ini perlu patuh kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diciptakan tujuannya apa? Nama pun had, nak cegah, nak halang, bukan tujuan nak menyeksa sangat. Tujuannya lebih kepada pencegahan. Okey, kemudian kita beralih kepada kesalahan yang disabitkan dengan hudud. Jadi hudud ni dia bukan semua perkara hudud ya. Langgar traffic light tak kena hudud. Apa lagi ya? Kalau seumpamanya contoh kita pijak rumput tak kena hudud. Kita tak bayar apa nama ni, insurans atau pampasan perintah mahkamah, itu bukan hudud. Hudud ini ialah ke jenayah tertentu sahaja. Kalau kita lihat kat sini ya, zina, minum arak, murtad, dua kali minum arak ni, macam mana ni, silap ni, samalah, minum arak, merompak dan qazaf. Jadi ada berapa? Ada lebih kurang 5 je lah ya. Okey. Jadi di mana ambilnya sumbernya? Sumbernya datang daripada Quran. Semuanya ada dalil, ada sandaran daripada Al-Quran dan hadis. Jadi tak kenalah ada setengah mengatakan bahawa contoh hudud-hudud ni ialah rekaan ulama, ijtihad ulama. Tidak. Ijtihad tu bukan pada hukum hudud, ijtihad tu kadang-kadang pada pelaksanaannya, pada mekanisme pelaksanaannya. Okey. Sekarang kita masuk pada had yang pertama, iaitu had zina. Zina ini, sebelum kita nak masuk tentang kesalahan zina ni, kita kena faham apa itu zina. Zina ini persetubuhan yang berlaku di luar nikah, yakni tanpa nikah dan tanpa sebarang syubhah. Kenapa? Kerana wati syubhah pun ada satu, dia bukan zina. Wati syubhah ni dia tidak kira sebagai zina, kerana itulah hukum orang yang melakukan wati syubhah, tersalah bersetubuh ini, tidak dikenakan hukuman hudud. Dan bukan dengan hamba yang dimiliki secara sah. Begitu juga kalau berlaku persetubuhan dengan hamba yang milik kita, tidak dinamakan zina ya. Okey. Had zina ini dua. Jadi kalau boleh kita kembali kepada definisi di sini, kalau lihat kepada kitab-kitab ulama, mereka mentafsirkan, mereka mentelitikan apa maksud persetubuhan. Persetubuhan ni maklumlah ya, bukan cium-cium, berpuluk-puluk macam tu aja. Bukan duduk berdua-duaan. Sekarang ni yang berada dalam enactment yang ada di pejabat agama, bukannya kesalahan zina, kesalahan berkhalwat. Khalwat itu bukan zina, kan itulah. Kalau berlaku tangkap khalwat, kita persoalkan agama, kenapa tidak dikenakan hukuman zina? Tak betul tu, persoalan itu tak kena. Sebab khalwat tidak dikenakan hudud. Khalwat itu masuk dalam jenayah ta'zir. Kan itulah berhak mana-mana kerajaan untuk menentukan kadar banyak mana yang nak dikenakan kepada penjenayah yang melakukan khalwat. Adapun zina ni persetubuhan. Maksudnya
apa nama ni, alat kelamin lelaki, hasyafah itu masuk ke dalam alat kelamin perempuan. Sekira-kira Nabi SAW sebut umpama masuknya batang selak dalam bekas selak. Jadi jelas, kena secara jelas, bukan setakat ciuman dan seumpamanya. Okey. Keduanya, had zina. Had zina. Okeylah, saya boleh satu persoalan lagi. Banyak, rasanya banyak kalau saya buka persoalan pasal zina ni, banyak nak tanya. Oral sex pun tidak dikira sebagai had zina. Oral sex. Sebab apa? Sebab dia syaratnya alat kelamin lelaki masuk alat kelamin perempuan. Selain daripada itu, tidak kena hukum zina. Tapi bukan maksudnya boleh, bukan maksud tak berdosa. Tidak. Cuma hudud zina tu tidak kena. Mungkin boleh dikenakan balasan-balasan lain, hukuman-hukuman yang setimpal. Okey, had zina ini ada dua kategori. Kalau bagi orang yang telah berkahwin, maka dikenakan rejam lah. Yang belum kahwin 100 sebatan. 100 sebatan. Kenapa berkahwin dikenakan rejam? Kerana dia telah membuang yang halal dengan tujuan untuk mengambil yang haram. Dia ambil haram, dia buang yang halal. Yang halal dah ada kat rumah, isteri dia ada, tapi dia tak nak yang halal, dia rela ambil yang haram. Jadi diperumpamakan dalam hadis Nabi SAW ketika Isra' Mi'raj, nampak orang ada daging yang elok, dia tak makan daging yang elok, dia makan daging yang busuk, yang buruk itu. Jadi ditanya pada Jibril, ya Jibril, apa ini? Kata orang yang ada isteri tapi dia rela, dia tidak buat dengan isteri, dia mencari wanita lain untuk melepaskan nafsunya. Jadi itu satu kesalahan yang besar. Kerana itulah Islam mengenakan hukuman rejam bagi pelaku yang telah muhsan. Istilah yang berkahwin ni ialah muhsan, ya. Kemudian kita masuk persabitan zina. Persabitan zina ni sama ada dengan pengakuan. Pengakuan orang yang melakukan tu sendiri yang mengaku, saya telah buat gian dengan si fulan. Okey, dia mengaku. Pengakuan ni syaratkan dia mengaku dengan rela hati, bukan paksa. Yang seterusnya 4 orang saksi. 4 orang saksi yang adil, dan disyaratkan saksi ini semuanya lelaki. Dan melihat dengan pada masa yang sama, melihat dalam waktu yang sama dengan cara yang tidak ada syubhah, tidak ada keraguan. Yang seterusnya boleh juga disabitkan zina ni mengandung tanpa kahwin. Mengandung tanpa kahwin, tiba-tiba tak ada suami, tiba-tiba perut dah besar, ada anak. Jadi ketika itu wanita ini boleh dituduh sebagai zina lah, mengandung tanpa kahwin. Kan itulah kalau kita boleh sebut sini hukum. Kan ulama mengatakan dalam masalah kahwin dengan jin ni, kahwin dengan jin, jadi boleh ke tak wanita yang manusia berkahwin dengan jin lelaki? Kebanyakan ulama dan semua mengatakan tidak boleh. Kenapa? Sebab nanti ramailah mengaku, kenapa ni ada perut besar ni, ada anak ni, saya kahwin dengan jin. Tak boleh, ya. Yang seterusnya ialah dengan berlakunya li'an. Li'an kita dah sebut sebelum ini, iaitu suami menuduh isterinya berzina dengan orang lain. Okey. Kita lihat kepada dalil pensabitan ikrar ni. Dikisahkan sini bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah. Dia mengaku bahawa dia telah berzina. Lalu Nabi berpaling. Nabi tak nak dengar. Sebab apa? Sebab bukan Nabi nak berbalas sangat. Jadi Nabi paling, Nabi kata Nabi tak nak dengar aduan lelaki ni. Tapi lelaki ni sungguh-sungguh mengulang-ulangnya sebanyak 4 kali. Lalu Rasulullah SAW tanya lagi dia untuk mengelakkan kena hukuman itu. Kau gila ke? Kau tidak waras ke? Lalu orang kata, tidak, aku memang dah lakukan. Dah engkau dah berkahwin? Dia kata dah. Lalu Nabi SAW suruh bawa sahabat, bawa dia dan rejam dia. Jadi menunjukkan di sini bukanlah tujuannya kita nak bunuh sangat orang, bukan tujuan nak potong tangan orang sangat. Tujuannya supaya mengelakkan, nak menakut-nakutkan daripada melakukan dosa. Kemudian dalil persabitan saksi ni jelas dalam surah An-Nisa ayat 15. Siapa yang melakukan perbuatan zina di kalangan perempuan kamu, hendaklah kamu cari 4 orang saksi. Okey. Dan syarat wajib had zina. Jadi orang yang melakukan zina ni dikenakan hukuman tadi dengan syarat.
orang itu berakal dan balik. Orang gila berzina tak ada masalah lah. Budak kecil berzina tak ada hukuman had inilah. Adapun takdib dengan seumpama dipenjarakan atau dimasukkan pusat-pusat pemilihan itu dibenarkan termasuk dalam keputusan hakim lah berdasarkan kebijaksanaan hakim. Zat perbuatan itu diharamkan. Maknanya perbuatan zina itu perbuatan yang diharamkan lah. Bukan contoh seperti isteri haid dan sebagainya. Sebab memang isteri yang haid kita haram bersetubuh. Cuma haramnya sebab haid lah, isteri itu halal. Tapi ini wanita yang memang tak boleh kita, bukan isteri kita. Tidak dilakukan kerana syubhah. Tidak dilakukan kerana syubhah. Kalau syubhah tidak dikenakan zina. Dan masuk ke semua hasyafah. Hasyafah ni makna kepala zakar lah. Kepala zakar itu masuk semua, tenggelam. Kalau sikit-sikit aja tak kira lah. Kena masuk semua ke dalam faraj wanita. Okey. Yang seterusnya, kesalahan yang dimasukkan di sini juga ialah pembincangan mengenai liwat. Liwat. Jadi liwat ini dari segi maksudnya ialah persetubuhan pada dubur. Sama ada yang diliwat itu lelaki atau perempuan, itu dikira liwat belaka. Jadi tengok, kalau pelaku itu lelaki, pihak pelaku tu lelaki, sama ada kesalahan itu direjam sampai mati kalau dia muhsan, kalau berkahwin dan disebat satu kali. Jadi dapat kita simpulkan di sini, kesalahan liwat ni dalam mazhab kita ialah sama dengan kesalahan zina. Sama dengan kesalahan zina. Dalam mazhab lain ada penangan yang berbeza lah. Ada mengatakan orang yang meliwat ni tak ada dah macam zina, dia kena bunuh terus. Itu pandangan lain. Kita ambil dalam mazhab kita ni, yang kita tumpukan di sini ialah kesalahannya sama macam zina. Kalau dia telah muhsan, direjam. Kalau belum muhsan, 100 kali rotan. Yang kedua, pihak yang diperlakukan. Okey, orang yang melakukan zina itu sama ada pihak yang diperlakukan, yang diliwat itu lelaki atau perempuan. Kalau isteri sendiri, maknanya contoh seorang itu bersetubuh dengan isterinya ikut belakang. Jadi perbuatan itu memang haram lah. Haram dan berdosa besar. Dia dikenakan takzir. Tak adalah hukuman had zina dan had liwat ni tak ada. Cuma dikenakan takzir. Kalau isteri itu mengaku pada qadhi, qadhi boleh takzirkan. Boleh kenakan rotan berapa-berapa ke, ataupun kenakan apa-apa yang patutlah. Kalau bukan isteri, sama ada laki perempuan, dah kahwin atau belum ni, disebat dan dibuang negeri sama seperti hukuman zina bagi yang belum kahwin, bukan muhsan. Jadi bagi pihak yang diliwat itu, kalau bukan isterinya tadi, lelaki perempuan ni, apa kena disebat dan dibuang negeri. Hukumannya apa? Hukumannya ialah dapat hukuman bukan muhsan, iaitu hanya dirotan 100 kali rotan dan dibuang negeri saja. Dia tidak dikenakan hukuman rejam lah. Tidak dikenakan hukuman rejam di sini. Hanya dikenakan hukuman rotan sahaja. Jadi dalam masalah ini kalau berlaku dengan kerelaan, hukuman ini berlaku kalau diliwat dengan paksa, ataupun rogo liwat dan seumpamanya, maka itu memang tidak dikenakan hukuman lain. Jadi kena ingat, hukuman ni bukan kena pada orang-orang yang terpaksa, tidak, yang dirogo dan seumpamanya tidak dikenakan hukuman ini. Sama juga dengan zina. Yang ni kalau berlaku dengan suka sama suka. Okey. Seterusnya kita masuk kepada qazaf. Qazaf ini seperti mana kita tahu ialah menuduh seseorang melakukan zina tanpa bukti yang cukup. Jadi dihukumkan sebatan 80 kali rotan berdasarkan surah An-Nur. Boleh buka dan boleh tengok. Dan syarat-syarat itu, orang yang tertuduh mesti Islam, balik, berakal, merdeka, orang yang dapat menahan diri pada melakukan kejahatan. Jadi orang yang nak dituduh tu mesti orang Islam. Kalau kita tuduh orang kafir berzina, itu tak ada masalah. Kalau salah pun maknanya kita menipu, berdosa je lah. Tapi tidak dikenakan hukuman qazaf. Dan orang ini yang saya nak tekankan di sini ni, orang yang dapat menahan diri daripada melakukan kejahatan. Maksud di sini, orang yang dituduh itu orang yang ada maruah, orang yang jaga maruah. Kalau kita tuduh pelacur berzina, memanglah dia tidak menjaga maruah dia. Itu tidak dikenakan hukuman had. Atau kita tuduh orang memang dikenal dengan zina, kita tuduh berzina, itu tidak ada hukuman qazaf. Okey, cara persabitannya dengan 4 orang. Nak lepas pada qazaf itu kena datang 4 orang saksi.
ataupun suami yang menuduh, maka jadi li'an, tak kena hukum. Dan atau maaf dari pihak tertuduh. Okey, kita akan sambung lagi. Assalamualaikum